Brian Koberger kini dipenjara seumur hidup, tetapi dia berharap untuk mengubah nasibnya. Adakah dia mempunyai peluang? Wah, memang sukar untuk dia. Ia seperti saya cuba mendaki Gunung Everest buat kali pertama tanpa tali dan oksigen. Dan tahu tak, Koberger ada orang yang menyokongnya dan mereka menghantar wang kepadanya. Saya akan beritahu nama penyumbang terbesar dia. Saya Anjanette Levy dan ini adalah Crime Fix. Brian Koberger sedang menjalani 4 hukuman penjara seumur hidup. Dan Anda mungkin pikir, selepas berdiri di mahkamah terbuka, mengangkat tangan kanannya dan bersumpah untuk berkata benar, serta mengaku bahwa dia membunuh 4 pelajar University Idaho, dia akan dipenjarakan dan Anda tidak akan dengar apa-apa lagi tentang dia. Itulah harapan keluarga Maddie Mogan, Kelly Gonsalves, Ethan Chapin, dan Zana Coronado. Tetapi itu bukan yang sedang berlaku. Brian Koberger telah menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak akan menghilang begitu sahaja. Sekurang-kurangnya bukan secara diam-diam. Ramai orang di seluruh negara percaya bahwa Brian Koberger bersalah. Dia sendiri mengaku bahwa dia bersalah. Tetapi kini Koberger lebih setahun selepas dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 4 kali ditambah 10 tahun kerana pecah rumah, telah memfailkan petisyen untuk relief pasca sabitan di Mahkamah Kaunti Ada. Koberger berkata dia telah dipaksa untuk mengaku bersalah dan janji palsu telah dibuat kepadanya oleh pasukan guamannya. Dia mendakwa dia tidak diberitahu tentang bukti yang boleh membebaskannya. Satu dakwaan telah timbul bahwa Ethan Chapin mempunyai rambut yang tidak dikenali di tangannya, tetapi sama ada bahan itu benar-benar rambut masih dipertikaikan. Koberger berkata bahwa peguamnya memberitahunya dia pasti akan menerima hukuman mati dan keadaan di blok hukuman mati adalah teruk. Koberger menulis, satu gambaran yang sangat salah dan janji-janji mengenai apa yang hukuman penjara seumur hidup akan berikan, serta gambaran yang sangat salah tentang blok hukuman mati di Idaho. Termasuk satu cerita terperinci tentang pengalaman mengerikan peguam ketika melawat sebuah sel hukuman mati sebenar berukuran 8 kali 8. Semua ini disampaikan kepada pemohon dan keluarganya, didakwa oleh IDOC melalui peguam. Oleh itu membentuk ancaman dan janji yang dibuat untuk mendorong perjanjian pengakuan bersalah. Brian Koberger tiba di Institusi Keselamatan Maksimum Idaho pada hari yang sama dia dijatuhkan hukuman, 23 Julai 2025. Dia telah berada di sana sejak itu. Dia Banduan, nomor 163214. Dia menghabiskan masanya 23 jam sehari bersendirian di dalam sel. Dia telah membuat aduan mendakwa banduan lain mengganggunya, dan sejak dia tiba, dia telah menerima wang daripada beberapa orang. Penyumbang terbesarnya, ibunya, Marianne Koberger. Koberger telah meminta untuk meneruskan petisyen pasca sabitannya dengan pelan pembayaran separah. Dia melampirkan rekod keuangannya dari penjara bersama petisyen itu. Rekod-rekod itu menunjukkan 6 orang telah memasukkan wang ke dalam akaun kantin Keefe miliknya dalam masa seminggu selepas dia tiba di penjara. Ibunya, Marianne Koberger, membuat deposit terbesar, yaitu $300. Malah, Ibu Koberger telah memasukkan wang secara konsisten. Pada bulan pertamanya di penjara, beliau telah memasukkan $700 ke dalam akaunnya. Sejak dia dipenjarakan, Ibu Brian Koberger telah memasukkan lebih daripada $9,200 ke dalam akaun kantinnya. Sekarang, adakah itu jumlah wang yang banyak? Bagi saya, memang kedengaran banyak, tapi kita akan bincangkan lebih lanjut sekejap lagi. Baki deposit lain datang daripada penyokongnya. Jumlah keseluruhan yang dimasukkan ke dalam akaun Brian Koberger sepanjang tahun lalu ialah $10,812. Perbelanjaan berjumlah $10,635 dan 10 sen. Baki beliau pada awal bulan ini adalah $177 dan 3 sen. Sekarang, itu mungkin tidak termasuk 20% yang diambil oleh negeri untuk bayaran pampasan kepada mangsa. Jadi, apa yang boleh Koberger beli? Laman web penjara menyatakan bahwa penghuni yang ditempatkan di penjara dan pusat kerja community Jabatan Pembetulan Idaho boleh membeli produk kebersihan tambahan, makanan, barangan elektronik, dan pakaian melalui kantin penjara. Barangan kantin disediakan melalui kontrak dengan Keefe Commissary Network. Setiap fasiliti mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan menu kantin mereka bagi memenuhi keperluan tahap jagaan mereka. Penghuni boleh membuat pesanan produk setiap minggu menggunakan akaun mereka. Pesanan akan dihantar setiap minggu di setiap fasiliti. Jadi, Anda mungkin tertanya-tanya, apakah yang ditawarkan oleh Keefe Commissary? Produk apa? Laman web Keefe Group menunjukkan mereka menawarkan pelbagai produk, termasuk produk penjagaan kulit dan rambut, vitamin, deodoran, ubat gigi, dan suplemen. Terdapat juga pilihan pakaian seperti seluar jean, baju, seluar pendek, pakaian sukan, pakaian dalam, kasut, dan boot, serta television, mesin type, pemain CD, radio muda Ale, fon kepala, dan kipas. Snack juga turut disediakan.
Jadi, untuk menyelidik rekod kewangan Brian Koberger di penjara, Saya ingin menjemput Dr. Dwayne Hendricks. Beliau adalah bekas warden penjara persekutuan, jadi beliau boleh melihat perkara ini bersama saya dan benar-benar menghuraikannya untuk kita. Dr. Hendricks, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Terima kasih kerana menjemput saya, Angela. Annette, sentiasa seronok bersama anda. Ya, saya juga. Mari kita bincangkan sedikit tentang perkara ini. Saya terkejut apabila melihat jumlah amount wang yang telah dimasukkan ke dalam akaun komisari Brian Koberger sejak beliau dipenjarakan. Ia kini melebihi $10,000 dan itu baru tahun pertama. Dan kemudian dia telah membelanjakan sebahagian besar daripadanya. Maksud saya, dia hanya tinggal $177 sahaja menurut rekod yang kita lihat. Adakah jumlah wang itu lebih $10,000? Adakah itu jumlah wang yang banyak untuk dimasukkan ke dalam salah satu akaun ini dalam masa 1 tahun? Ya dan tidak. Dan sekali lagi, ia bergantung kepada banduan itu, keadaan keuangan mereka sebelum mereka dipenjarakan dan juga keluarga, rakan-rakan serta penyokong yang menyokong individu yang dipenjarakan itu. Jadi saya boleh beritahu anda, purata dalam sistem persekutuan, purata jumlah wang banduan yang mungkin dimiliki oleh banduan adalah kurang daripada $500 pada bila-bila masa. Dan itu termasuk juga jumlah wang yang mereka peroleh hasil bekerja di fasiliti tersebut. Dan kebanyakan banduan mungkin hanya mendapat, anda tahu, 30-40 sen sejam, bergantung pada jenis kerja yang mereka lakukan. Jadi, deposit $10,000 untuk banduan tertentu ini agak tinggi kerana biasanya, seperti yang saya katakan, kebanyakan banduan, anda tahu, hanya ada sekitar $500 dalam akaun mereka pada bila-bila masa. Dan sebab kenapa banduan cuba untuk tidak mempunyai banyak wang dalam akaun mereka adalah kerana jika mereka mempunyai denda yang tinggi dan bayaran ganti rugi serta kos mahkamah yang perlu dibayar. Kerana semakin banyak wang yang anda ada dalam akaun anda, semakin banyak wang yang akan ditolak untuk membayar denda dan kos ganti rugi tersebut. Dan pihak negeri memang mengambil sebahagian daripada duit dalam akaun komisarinya untuk bayaran ganti rugi. Saya percaya polisi mereka adalah sekitar 20 hingga 25%. Dan biasanya banduan akan berbincang dengan kaunselor atau pengurus kes mereka untuk merancang pelan pembayaran supaya wang itu dipotong pada bila-bila masa yang diperlukan. Sebab saya boleh beritahu, banduan akan sangat marah jika mereka dapat, katakanlah, sejumlah wang yang besar dalam akaun mereka. Dan kemudian mereka akan datang semula dan berkata, "Hey, kawan, ada orang hantar saya, awak tahu, $2,000. Kenapa korang ambil, awak tahu, $200-400 dari akaun saya? Dan sebabnya, hey, awak dah dimasukkan dalam pelan pembayaran. Dan bila duit ini masuk, duit itu akan dikeluarkan." Jadi kira-kira untuk $10,000, 20 daripada $10,000. $10,000, 20, ya. Ya, $200. Jadi, awak tahu, bila kita kira matematik itu, saya rasa $10,000 itu tidak mengambil kira perkara itu. Betul, tepat sekali. Dan bila tengok rekod, ia tidak betul-betul menunjukkan awak tahu di mana dia berada sekarang dengan kos mahkamah dan denda yang dia perlu bayar itu. Dan tambahan pula, saya ada nampak petisyen di mana dia kata dia tak ada dana untuk membayar sebab sekarang dia cuma tinggal 177 dalam akaunnya, dalam akaun kantin penjaranya. Ini pun tak termasuk apa-apa yang dibelanjakan untuk panggilan telefon dan mawatan video juga. Jadi, mungkin ada lagi wang yang didemakan untuk. Bukan sekadar wang, ibu menderma. Bukan ibu sahaja. Dan saya panggil dia ibu kerana itulah nama yang disimpan dalam telefonnya, ibu dan ayah. Mereka adalah tokoh utama dalam hidupnya. Tetapi ada orang lain yang menderma menyumbang kepada akaun kantin penjaranya. Ya, dan kerana kes ini sangat berprofil tinggi dan saya tahu kadang-kadang kita rasa agak sukar untuk mempercayainya. Terutamanya seseorang yang telah disabitkan kesalahan membunuh 4 pelajar kolej dengan cara yang sangat kejam dan ganas. Bahawa dia akan menarik perhatian sebegitu rupa daripada orang lain selain daripada keluarga, rakan atau kenalan rapat yang dikenalinya sebelum kes ini yang sebenarnya akan menyumbang kepada dana beliau. Jadi perkara itu memang berlaku, sudah tentu. Dan saya percaya bahawa Jabatan Penjara Idaho juga memantau siapa yang memberikan dana ke dalam akaun banduan secara individu. Kerana kadang-kadang keluarga dan rakan banduan lain akan memasukkan wang ke dalam akaun banduan lain
Apabila ada hutang yang perlu dikutip, sama ada kerana berjudi atau aktiviti pemerasan yang lain. Jadi saya pasti mereka memantau siapa orang-orang ini. Adakah mereka hanya peminat? Adakah mereka hanya memberi dia wang? Atau mereka memberi wang kepada banduan lain? Kerana mereka boleh menggunakan maklumat itu untuk cuba mengetahui adakah ada sesuatu yang mencurigakan berkaitan dengan dana yang masuk kepada banduan, terutamanya jika mereka membiayai akaun banduan lain di dalam fasiliti itu. Dan kali terakhir yang kami tahu, dia dikurung di dalam selnya selama 23 jam sehari kerana Anda tahu, ada orang yang mungkin mahu mencederakannya. Betul. Jadi dia dapat keluar ke halaman selama kira-kira 1 jam, saya rasa. Awak tahu, setiap hari jika dia mahu. Dan kemudian dia perlu diiringi ke kawasan itu. Jadi kita tidak tahu sejauh mana dia bergaul dengan banduan lain jika dia telah membuat sebarang hubungan dalam. Atau jika, seperti ketika dia berada di penjara daerah latah, menghabiskan masa berbual video dengan ibunya sepanjang hari. Mungkin ia adalah sedikit daripada kedua-duanya atau gabungan semua perkara itu. Bergantung kepada siapa yang dipindahkan ke blok sel, siapa yang berada di sebelahnya, siapa yang berada di seberang lorong daripadanya. Sebab banduan memang berkomunikasi. Sangat menarik bagaimana mereka melakukannya. Mereka juga menghantar barang ke sana-sini melalui sel dan kami memanggilnya tali pancing. Mereka akan letakkan nota pada sesuatu dan apabila kaki tangan tiada di kawasan itu, mereka akan meleretkannya melintasi bilik, melintasi kawasan itu. Dan kemudian para banduan, kadang-kadang bila anda masuk ke unit, anda nampak lelaki ini cuba kirim sesuatu kepada lelaki lain dan anda ambil tali itu atau anda ambil nota itu atau apa sahaja bentuk komunikasi yang mereka cuba lakukan. Mereka juga bercakap melalui lubang udara. Jadi, saya tahu bahawa anda tahu, dari semua laporan bahawa dia sangat senyap, anda tahu, seorang yang pendiam, tidak benar-benar berhubung dengan orang lain. Dan itu. Jadi, ia akan menjadi menarik jika dia berkomunikasi atau telah berkomunikasi dengan banduan lain di kawasan itu. Dan kemudian, apabila dia diiringi seseorang di penjara keselamatan maksimum, dia tidak akan hanya diiringi oleh 2 orang. Biasanya, 3 orang diperlukan untuk membawanya ke mana-mana kawasan. Jika dia perlu mandi, jika bilik mandi tidak berada di dalam selnya, mereka perlu membawanya ke sana atau membawanya ke perpustakaan undang-undang atau seperti yang awak katakan, membawanya ke kawasan rekreasi yang mungkin awak tahu kurang daripada 10 atau 15 ela dari unit itu. Dia tidak akan pergi jauh untuk melakukan aktiviti rekreasi. Dan kemungkinan besar di ruang seperti sangkar besar, di mana awak tahu dia boleh berlari dan mungkin melakukan sedikit senaman kalistenik. Tetapi ia bukanlah kawasan rekreasi penuh kerana ada ramai banduan lain yang juga perlu mendapatkan masa rekreasi mereka. Brian Koberger memang ada penyokong. Dan saya juga tertanya-tanya, jika ada orang yang menghantar wang kepada ibu dan kemudian dia menyalurkan wang ini kepadanya juga, nampaknya memang ada. Terdapat halaman GoFundMe dan juga kutipan dana dalam talian yang dianjurkan untuk memberikan wang kepada Brian Koberger. Ya, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Mereka mungkin, anda tahu, melakukan pembiayaan pihak ketiga dan kutipan dana orang ramai untuk dia. Sebab dia mungkin cuba untuk mendapatkan perbicaraan dan menarik balik perjanjian pengakuan bersalah yang menghendakinya mengaku bersalah atas pembunuhan-pembunuhan itu. Saya pasti dia perlu membayar beberapa yuran guaman. Dan saya pasti wang itu mungkin tidak akan terus masuk ke akaun banduannya. Saya yakin pembiayaan itu mungkin akan melalui keluarganya atau seseorang yang rapat dengannya atau mana-mana firma guaman yang dia pilih untuk mewakilinya dalam usahanya untuk mendapatkan perbicaraan dan menarik balik perjanjian pengakuan bersalahnya. Jadi, ia memang tidak mustahil berlaku. Bahawa ada kutipan dana awam yang sedang dijalankan melalui pihak ketiga, melalui ibu bapanya. Sebab kalau dia bukan berasal dari keluarga yang berkemampuan, jadi dari mana datangnya dana ini untuk hanya mengeluarkan, anda tahu, $10,000 untuk setahun. Saya boleh beritahu anda, kedua-dua ibu bapa saya tidak akan pernah memberi saya $10,000 pada usia 31-32. Hanya kerana, anda tahu, begitu saja. Ia akan menarik untuk lihat sama ada, anda tahu, ada beberapa sumber di luar sana yang mempunyai maklumat berkaitan dari mana dana ini datang. Tiada keraguan. Saya tahu ada beberapa usaha dalam talian sebelum ini dan ada satu akaun. Saya jumpa satu pengumpulan dana dalam talian baru-baru ini yang tiada sumbangan. Jadi itu agak menarik. Anda tahu, nampaknya dia boleh membeli beberapa barang dari kedai penjara Kiev. Anda tahu, Ada makanan laut. Itu sangat mengejutkan saya. Saya macam, makanan laut?
Anda akan pikir ia akan rosak, tapi dia seorang vegan. Ada snack daging, makanan siap makan, biskut dan keropok, sup ramen, gula-gula, produk keju. Ada barangan elektronik yang boleh dibeli, bermacam-macam barang. Jadi, adakah barang-barang itu agak mahal di penjara dan adakah jumlahnya cepat bertambah? Ia sangat mahal di penjara dan memang cepat bertambah. Sebab itulah kita lihat pada rekod di sini. Maksud saya, dia membelanjakan lebih daripada $100 setiap kali dia pergi kedai penjara. Dan anda tahu, sekali lagi, saya pasti mereka ada, kita panggil dia common fare, iaitu menu untuk individu yang tidak makan daging di dalam penjara atau di fasiliti penjara. Jadi kemungkinan besar dia mungkin mengikuti menu common fare dari segi pengambilan makanannya jika dia belum menukar dietnya. Tetapi sangat sukar untuk membeli barang di kedai penjara yang sesuai dengan diet tanpa daging, terutamanya dengan makanan yang sangat diproses, yang tinggi gula dan natrium. Jadi, sangat menarik untuk melihat sama ada wang yang dia belanjakan di kedai penjara berkaitan dengan makanan atau barangan lain yang boleh dibelinya. Anda tahu, dari segi menonton filem atau memuat turun muzik atau perkara-perkara lain seperti itu, atau adakah dia membelanjakan wang itu untuk membayar individu lain di unit tersebut bagi memastikan dia kekal selamat semasa dia dipenjarakan di fasiliti keselamatan maksimum di Idaho. Dr. Hendricks, sejauh mana perkara ini biasa berlaku untuk seseorang yang didakwa dengan, Anda tahu, jenayah yang mengerikan dan telah mengaku bersalah? Dia kata dia yang lakukannya. Sekarang dia kata dia dipaksa, diberi janji palsu dan telah ditipu. Sejauh mana perkara ini biasa berlaku apabila seorang banduan tiba-tiba muncul dan berkata, saya mahu tarik balik pengakuan saya. Saya mahu batalkan ini dan sekarang saya mahu perbicaraan. Adakah ini perkara biasa dalam pengalaman Anda? Sangat biasa dan saya tahu dia bukan kes yang jarang berlaku. Anda tahu, proses melalui sistem kehakiman. Jadi, saya hampir pasti bahawa walaupun ketika dia membuat pengakuan ini, dia sudah terlintas dalam fikirannya pada satu ketika bahawa dia akan cuba untuk memfailkan petisyen. Saya boleh beritahu anda, sebagai seseorang yang telah bersara daripada Perkhidmatan Persekutuan 3 tahun lalu, saya masih berurusan dengan pelbagai petisyen habeas dan isu daripada banduan. Dari pelbagai jenis isu, sama ada ia berkaitan dengan tempoh hukuman mereka, sama ada ia berkaitan dengan bayaran mereka semasa mereka bekerja, sama ada ia berkaitan dengan, anda tahu, isu COVID, anda tahu, bagaimana kami mengendalikan fasiliti kami pada masa itu. Jadi, ini adalah perkara yang sangat biasa. Dan saya pasti kaki tangan undang-undang di institusi itu sangat sedar tentang apa yang dicuba lakukan, terutamanya apabila dia mahu mendapatkan akses kepada perpustakaan undang-undang atau bahan-bahan undang-undangnya. Mereka hanya perlu ikut proses dan prosedur mereka, kerana pada akhirnya, bagi saya, ini akan jadi lebih daripada sekadar dia mendapat pembicaraan baru, anda tahu, dan menarik balik. Saya juga percaya bahawa dia cuba melihat sama ada kaki tangan di sana boleh melakukan sebarang kesilapan. Jadi dia boleh memfailkan petisyen habeas terhadap mereka dan berkaitan dengan proses ini. Jadi akhirnya dia boleh dikeluarkan dari fasiliti keselamatan maksimum itu atau ditempatkan di penjara di luar negeri Idaho supaya dia boleh lebih dekat dengan keluarga dan rakan-rakannya di negeri Pennsylvania. Jadi saya rasa dia ada perancangan yang lebih besar di sini dari segi apa rancangan dia sebenarnya. Ia sangat menarik. Awak ada sebut kemungkinan petition habeas. Sebab saya memang dah cakap dari awal lagi, saya fikir dia akan memfailkan petition habeas pada satu ketika nanti. Dan kita tak akan, ini bukan kali terakhir kita dengar tentang dia masa dia mengaku bersalah. Jadi, adakah semua ini mungkin sedang menyediakan asas untuk petition habeas itu? Sebab itu adalah jenis petition yang berbeza daripada sekadar relief pasca sabitan. Ya, dia sedang mencari semacam celah undang-undang untuk keluar dari fasiliti itu. Sama ada ke tempat yang lebih rendah, dengan keselamatan yang lebih longgar di Idaho, atau mungkin ditempatkan sebagai banduan tumpangan di negeri lain, di tempat yang lebih dekat dengan keluarganya. Dan sekali lagi, kami panggil mereka sebagai orang yang berpura-pura sakit. Dia kedengaran seperti banduan yang suka berpura-pura sakit.
dan sentiasa membuat aduan serta memastikan kaki tangan menjalankan tugas mereka. Kerana akhirnya, jika dia dapat mencari sebarang masalah dengan apa yang mereka lakukan, dia akan cuba mencari jalan untuk keluar dari fasiliti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk mendekatkan diri dengan keluarganya. Dan akhirnya, apa yang dia cari adalah kebebasan. Tapi saya rasa sekarang ini dia lebih kepada cuba meletakkan asas supaya dia boleh keluar dari unit J di fasiliti keselamatan maksimum di Idaho itu. Kita akan lihat bagaimana ia berjalan. Saya rasa kita masih di langkah pertama dengan petisyen untuk relief pasca sabitan ini. Mereka telah melantik seorang peguam untuknya, atau sekurang-kurangnya hakim telah mengarahkan supaya seorang peguam dilantik. Jadi, kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Terima kasih banyak, Dr. Hendricks. Saya hargainya. Terima kasih kerana menjemput saya. Sekarang mari kita beralih kepada David Singleton. Beliau ialah seorang peguam yang telah banyak mengendalikan case relief pasca sabitan sebelum ini dan beliau juga seorang profesor undang-undang di Universiti Daerah Columbia. Jadi David, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Antoinette, ia adalah satu penghormatan bagi saya. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Memang betul. Jadi, mari kita berbincang sedikit tentang petisyen Brian Koberger untuk relief pasca sabitan. Ini adalah seorang lelaki yang masuk ke mahkamah dan berkata dia secara sukarela dan dengan penuh kesadaran, Anda tahu, melepaskan haknya untuk dibicarakan. Dia bersetuju dengan ini. Dia yang melakukannya. Apa pendapat Anda tentang dia kini memfailkan permohonan ini? Wah, adakah dia menghadapi cabaran yang besar? Ia seperti saya cuba mendaki Gunung Everest buat kali pertama tanpa tali dan oksigen. Ia memang akan menjadi sangat sukar untuk dia. Dan sebabnya ialah, sebelum hakim menerima pengakuannya, hakim telah menjalankan apa yang kita panggil sebagai sesi soal jawab pengakuan. Dan disitulah hakim akan bertanya banyak soalan untuk menentukan sama ada pengakuan itu dibuat secara sukarela dan dengan penuh kesedaran. Dan pada dasarnya, ia adalah satu cara untuk hakim memastikan pengakuan itu benar-benar kukuh. Supaya ia tidak mudah dipertikaikan kemudian hari, kononnya pengakuan itu tidak dibuat secara sukarela. Jadi, bukan sahaja hakim, pertama sekali, meminta Encik Koberger mengangkat sumpah untuk menjawab soalan-soalan ini. Tetapi hakim telah melalui banyak soalan, seperti, adakah Anda berpuas hati dengan peguam Anda? Adakah Anda berpuas hati dengan cara peguam Anda menasihati Anda? Jawapan kepada soalan-soalan itu adalah ya. Adakah sesiapa memaksa Anda untuk mengaku bersalah? Jawapan kepada soalan itu adalah tidak. Adakah sesiapa menjanjikan apa-apa kepada Anda? Apa-apa selain daripada apa yang terdapat dalam perjanjian pengakuan bersalah yang ditawarkan oleh kerajaan? Jawapannya adalah tidak. Jadi hakim dengan cara yang sangat berhati-hati seolah-olah menutup segala ruang untuk menarik diri pada kemudian hari daripada perjanjian pengakuan bersalah yang mungkin Encik Koberger ingin cuba. Seperti mengatakan peguamnya tidak berkesan. Dia tidak berpuas hati dengan nasihat yang diberikan oleh peguamnya. Atau bahawa dia telah dijanjikan sesuatu oleh peguamnya yang kini dia kata tidak ditepati. Jadi soalan-soalan seperti itu akan menyukarkan Encik Koberger untuk menarik balik pengakuannya. Anda tahu, dia kata peguamnya, yang dia kata sangat hebat dan bagus. Itu cuma parafrasa saya. Anda tahu, semasa soal jawab itu, dia pada dasarnya berkata dia berpuas hati dengan cara mereka mewakilinya. Semua perkara yang Anda baru sahaja sebutkan. Tetapi dia kata mereka pada dasarnya telah memaksanya. Bahwa dia, awak tahu, mereka kata, kami pergi ke blok hukuman mati. Ia sangat mengerikan. Awak tahu, skuad penembak sudah menunggu awak. Awak tahu, ini akan menjadi kemenangan dari segi undang-undang. Adakah dia ada apa-apa, awak tahu, untuk dijadikan sandaran di sana? Sebab dia pada dasarnya kata dia dipaksa untuk berbohong dan membuat pengakuan palsu. Jadi dia kata peguam-peguam dia pada dasarnya macam awak akan kena hukuman tembak. Awak kena terima tawaran ini. Baiklah. Pertama sekali, saya tak tahu apa yang peguam akan kata dari segi bagaimana mereka menyampaikan nasihat mereka. Tapi peguam juga memainkan peranan sebagai penasihat. Dan sebahagian daripada peranan itu adalah untuk menasihati klien tentang kemungkinan akibat daripada pengakuan tersebut. Dan Anda tahu, sudah tentu, jika Encik Koberger dibicarakan dan didapati bersalah, sangat besar kemungkinan dia akan dijatuhkan hukuman mati. Itu pertuduhan yang boleh membawa hukuman mati.
Dan dalam kes berprofil tinggi seperti itu, saya akan terkejut jika dia tidak dijatuhkan hukuman mati, sekiranya dia didapati bersalah selepas perbicaraan. Jadi saya rasa ia adalah wajar untuk para peguam. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang mereka katakan atau bagaimana mereka mengungkapkannya. Tetapi, untuk memberitahunya apa yang bakal dihadapinya jika dia tidak mengaku bersalah. Sekarang, itu tidak menjadikan pengakuan itu tidak sukarela. Ia, ya, Anda tahu, selagi tidak memaksa seseorang, Anda tidak akan sampai ke tahap di mana mahkamah akan mengatakan itu adalah pengakuan tidak sukarela. Terutamanya apabila hakim bertanya, adakah sesiapa memaksa Anda untuk melakukan ini? Dan jawabannya adalah tidak. Betul. Satu perkara yang sangat menarik bagi saya ialah hakikat bahwa saya rasa ini bukanlah satu kejutan kepada sesiapa yang mengikuti kes ini dengan teliti. Maksud saya tidak terkejut dia melakukan perkara ini. Saya memang sudah agak dia akan melakukan sesuatu seperti ini. Adakah ini meletakkan perjanjian pengakuan bersalahnya dalam bahaya? Kerana sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, dia telah melepaskan semua hak untuk membuat rayuan. Jadi, bolehkah pihak negeri datang semula dan berkata, dengar sini kawan, kamu nak perbicaraan? Mari kita lakukan, kerana kamu baru sahaja melanggar syarat-syarat perjanjian itu. Saya sangat meragui bahwa pihak negeri akan melakukan begitu. Sekali lagi, saya bukan pihak berkuasa Idaho, tetapi saya rasa sebahagian daripada rasional untuk pengakuan itu pada mulanya, dan saya sedar bahawa terdapat sedikit perbezaan pendapat dalam kalangan keluarga mangsa mengenai perkara ini. Tetapi sebahagian daripada sebab untuk melakukan ini adalah untuk mengelakkan sekurang-kurangnya sebahagian keluarga daripada melalui penderitaan perbicaraan dan terpaksa mengingati semula perkara ini. Jadi saya rasa apa yang akan kita lihat, dan sekali lagi saya mungkin silap, Tetapi saya rasa apa yang akan kita lihat ialah pihak negeri akan berkata, tidak, Encik Koberger, anda salah. Pengakuan bersalah ini bukan dibuat secara paksaan. Dan mereka akan, anda tahu, menentang permohonan untuk menarik balik pengakuan bersalah ini. Itu yang saya jangkakan. Tetapi apa-apa sahaja boleh berlaku. Jadi, saya akan tunggu bersama anda dan lihat. Ya, kita sedang menunggu dan memerhati. Peguam telah dilantik untuknya. Atau sekurang-kurangnya Hakim Hibler telah menandatangani satu perintah yang mengatakan, Anda tahu, peguam bela awam perlu melantik peguam untuknya. Jadi, jika perkara ini sampai ke meja Anda, David Singleton, Anda telah mengendalikan banyak petisyen pelepasan selepas sabitan sebelum ini. Bagaimana Anda akan mengendalikan perkara ini? Baik, saya rasa anda mengendalikannya dengan mula-mula bercakap dengan klien anda dan bercakap dengan Encik Koberger dan cuba memahami. Anda tahu apa yang beliau dakwa telah dikatakan dengan lebih terperinci berbanding apa yang beliau tulis. Dan kemudian anda berbincang dengan para peguam. Anda lakukan sedikit siasatan. Anda cuba untuk memahaminya. Maksud saya, jika anda seorang peguam yang akan mewakili Encik Koberger, anda mesti lakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang menjadi matlamat beliau. Anda tahu, dengan itu saya rasa ia akan menjadi jalan yang sukar untuk beliau. Tetapi sesiapa sahaja yang dilantik perlu melakukan yang terbaik untuk menyiasat apa dakwaan beliau dan kemudian cuba membantu beliau jika ada asasnya. Saya pernah melaporkan kes di mana Anda berusaha untuk membebaskan orang yang dipenjarakan kerana disabitkan kesalahan dan mereka berkata mereka disabitkan secara salah dan sebenarnya mereka memang tidak bersalah. Pernahkah Anda mempunyai kes di mana seorang tertuduh membuat perjanjian pengakuan bersalah kerana mereka sangat takut akan dijatuhkan hukuman mati? Kerana suasana kes itu sangat tegang dan emosi sangat tinggi dan ada ketakutan bahawa mereka tidak akan mendapat perbicaraan yang adil. Pernahkah Anda mempunyai kes di mana seorang tertuduh mengaku bersalah untuk mengelakkan perkara itu dan kemudian memenangi permohonan pelepasan selepas sabitan? Ya, saya sebenarnya pernah ada satu kes di kawasan lama kita di Butler County, Ohio. Dan ia bukanlah kes berprofil tinggi di peringkat nasional, tetapi dalam Butler County, ia adalah kes berprofil tinggi. Dan klien kami telah diberitahu bahawa dia akan dikenakan hukuman mati. Peguam itu telah memberi nasihat yang sangat teruk kepadanya. Dan kemudian, bertahun-tahun selepas itu, kami memfailkan permohonan untuk menarik balik pengakuan bersalahnya selepas perbicaraan. Yang mana sebenarnya jauh lebih sukar berbanding dengan memohon untuk menarik balik pengakuan sebelum hukuman dijatuhkan. Kami telah memfailkannya. Maaf, saya maksudkan selepas hukuman dijatuhkan. Kami telah memohon untuk menarik balik pengakuan bersalahnya selepas hukuman dijatuhkan berdasarkan khidmat peguam yang tidak berkesan kerana dia telah disalah maklum mengenai hukuman mati yang boleh dituntut tetapi tidak dituntut. Dan dia berjaya mendapat sedikit kelegaan kerana khidmat peguam yang tidak berkesan. Jadi, bukannya mustahil.
Ia cuma sukar, dan itu adalah perjuangan yang sukar dalam kes itu. Dan kami tidak berdepan dengan tahap keseriusan pertuduhan yang sama seperti yang dihadapi oleh Encik Koberger. Baiklah, ia pasti menarik untuk melihat bagaimana ia akan berjalan. Saya harap Anda akan kembali dan berbincang dengan kami lagi tentang perkara ini. David Singleton, terima kasih banyak. Bila-bila masa sahaja, Annette. Hakim Hippler, Anda ingat beliau? Beliau telah mengarahkan pejabat pembela awam untuk melantik peguam, seorang peguam untuk Brian Koberger dalam usaha pasca sabitan beliau. Ingat, Anda boleh membaca keseluruhan file case Brian Koberger dan petition paskabitan beliau di aplikasi baharu kami, Law and Crime Plus. Kuba lihat! Dan itu sahaja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi pada episode akan datang.